Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam malam minggu. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Razali bin Osman, apa khabar? Itu juga saudara kena godam ya. Ini cucu saya ni dia nak masuk, dia balik, dia mancing tadi. Saudara Saparudin Din, saudara Shah Ibrahim. Begitu juga saudara Azrul, saudara Manjebi, saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar anda semua? Pembalasan masyar, kabare, waras. Saudara Mat Jo, doa saya anda sihat. Saudara Mat Jo ni dalam perjalanan nak balik ni rasanya, balik ke Langkawi ya. Saudara Zangari LC, selamat malam. Saudara Syahrul Azam, apa khabar anda semua? Puan Ramlah Abdul Rahman, saudara Nur Hisham Muhammad, saudara Kamaruzaman Zohan. Itu juga dengan saudara Puan Aminah, Kak Minah daripada Terengganu. Kalau Terengganu, apa khabar Kak Minah? Moga-moga sihat ya. Begitu juga Puan Rahimah Abdul Rahim, Abi K, Abi Nur, saudara Muhammad Ibrahim, Muhammad Din. Salam dari Kemayan katanya, Kemayan Pahang. Saudara Panglima Pangeran Roslan, Pangeran Mat Husin di Brunei. Saudara Sarbani Usung, saudara Abdul Hamid, salam dari Kauntan kata saudara Abdul Hamid ya. Saudara Azrul Jalil, begitu juga saudara Muhammad Syahril, Yaman Waras, teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share, subscribe, bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram. Dan sila share ya, saudara, subscribe. Sila subscribe di TikTok, sebab TikTok juga ada suntingan-suntingan yang dilakukan oleh admin saudara. Begitu juga saudara Ain Zul, saudara Muhammad Nur, saudara Muhammad Syah, Haris Iman. Terima kasih saudara Kamal Awang, saudara Haji Azhar Abdul Manap, khabar Tuan Haji. Saudara Zainuddin Mat, saudara Hazrul Jaidi, saudara Abdul Hamid. Yang saya minta, saya tengok macam dekat Instagram tu cantik, dia gambar hati naik ke atas ya, saudara Abdul Hamid, saudara Muhammad Rizal, saudara Hashim Alias, apa khabar? Semoga sihat juga saudara di Melaka. Saudara Sutra Naqiyah, apa khabar puan? Ndut Seberang, saudara Hasnah Jaafar dan 4 tulang kering, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara ya. Puan Dayang Sarah, Cik Rosli, saudara Sajid Put, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, Johor ya, Ibnu Ibjah. Saudara, saya mohon maaf kalau tak dapat santuni satu persatu kerana banyak perkara yang nak diceritakan malam ini saudara. Baik. Hari ini, hari Sabtu, malam minggu. Saya lihat mungkin anda bersantai-santai bersama keluarga. Moga anda sihat ya. Saudara Aziziam, saudara Azman Man. Hari ini, Sabtu 17 September. Hari yang ke-913 saudara. COVID-19 melanda negara kita. Laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris dan saudara Rio yang bertugas di Sri Melaya, bahawa semalam ada pengurangan sedikit. Kemarin 2,375. Tapi semalam jangkitannya adalah 1,977 warga kita yang disapa oleh virus corona. Menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 sudah 4,815,679. Dan 6 kematian dilaporkan semalam. Begitulah saudara, saya saban hari membilang hari nampak gayanya dan membilang jumlah berapa pula warga kita yang dijangkiti. Kerana saya melihat dari segi laporan yang saya terima daripada saudara Jamil, saudara Rio, terima kasih saudara Rio. Terdapat peningkatan jangkitan di 4 negeri saudara, dan susut di 11 negeri, sementara negeri 9 dia tidak berubah, iaitu 84 jangkitan. Di Perak susut pada 175. Selangor juga turut susut kepada 492, wilayah Perkesuan susut 405, Sabah susut 187, Pulau Pinang susut 100, dan Sarawak ada sedikit peningkatan 115. Saya lihat yang susut di wilayah Perkesuan dan Selangor ni mungkin warga banyak bercuti, hujung minggu, sempena Hari Malaysia, mereka pulang ke kampung. Bagi mereka yang dalam perjalanan, saya mengharapkan agar anda selamat kembali dan selamat dalam perjalanan. Berhati-hati di jalan raya musim hujan ni, jalan licin saudara. Ingatlah bahawa keluarga menanti anda. Janganlah diundang kesedihan untuk keluarga kita, kesan daripada ketidaksabaran kita
waktu memandu, saudara. Saudara, itulah laporan yang saya terima. Yang lain-lain lagi di bawah angka 100, bersamalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan virus corona. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce. Cuti-cuti juga, nak pilihan raya juga. Namun berniaga teruskanlah, saudara. Jika anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113341241. Hubungi Al-Azhar. Dan dengan Al-Azhar lain tak ada, dia meniaga Al-Baqur, iaitu senangi Al-Baqur haruman. Bila dibakar macam kemian tu, saudara, semerbak harumnya dalam di rumah kita ataupun di bilik kita. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi yang berasaskan kepada kayu gaharu. Minyak wangi ini datang dari tanah Arab. Kalau bertanya dengan saya menyarankan agar anda memiliki minyak wangi Amir Al-Qud. Memang segar, sedap baunya, saudara. Azhar juga memasarkan gula O. Ini untuk teman-teman yang selalu masa bimbang, dalam darah dia, dalam badan dia, kandungan gula tinggi. Kerana gula O tanpa kalori. Cukup setitik, 2 titik, sudah cukup memaniskan minuman dan juga kalau makanan yang kita gunakan, saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah. Harga sedap, boleh makan dengan nasi, dengan roti dan sebagainya, saudara. Dan Siti Farehah memasarkan dendeng manis Siti Farehah dengan harga yang lama, walaupun harga daging naik mencanak-canak sekarang ni, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, yang mahu mendapat bekalan buah-buahan yang dihantar terus ke rumah, saudara. Buah-buahan sebut segar, grade A, dan harganya lebih murah daripada harga pasar. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, ya, Puan Rohani Jonit, salam. Jangan lupa makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Harga murah, mampu beli, mampu rasa, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan bila makan. Saudara, sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika, saudara, dalam segmen e-commerce. Saya Syarudin, Zikri, Soal Had, Wacai Waci di Instagram. Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman, apa khabar tuan? Moga sihat. Dari Besut, Terengganu, ya. Saudara Mak Haidar, Mak 2 hari dah tak masuk katanya. Tok masuk G6, sabar dulu, saudara. Jangan. Saudara Puan Rozatun Suhud, Hajah Ainun, Saudara Abakar Harum. Saudara, kita santuni dulu. Jangan masuk G1, G2, G3. Satu-satu pelan-pelan. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting, saudara, sebagai dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Kerana, saudara, antara sifat manusia yang sukar hendak dikikis ialah suka kepada puji-pujian. Ini kerana puji-pujian itu biasanya orang memuji yang baik-baik, saudara. Sama ada mereka mempunyai tujuan atau sebaliknya. Tetapi jika puji-pujian itu melampau atau berlebihan, tentulah ada maksud tertentu. Orang kita kata kalau muji lebih itu membodiklah, saudara. Kerana mungkin untuk mendapatkan haluan dan sebagainya. Tapi sebenarnya, saudara, ramai tidak sedar bahawa puji-pujian itu akhirnya boleh mengakibatkan sifat riak atau membanggakan diri seseorang yang dipuji itu. Ini amat berlawanan sekali dengan sifat Allah yang sememangnya layak dipuji. Jadi kita sama manusia tak layak dipuji. Yang selayaknya dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya kita harus memuji kebesaran Allah, saudara. Rasulullah SAW pernah berpesan dalam khutbah Jumaatnya supaya kita berwaspada apabila memuji atau menerima pujian. Kerana perbuatan itu diibaratkan oleh baginda Rasulullah seperti menyembelih leher kita sendiri. Ini ditegaskan dalam hadis yang disanadkan oleh Ahmad daripada Muawiyah. Kata Rasulullah, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, diberinya kefahaman yang mendalam mengenai agama, sesungguhnya harta itu manis lagi menawan. Sesiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar, maka diberkati kepadanya. Berwaspadalah
daripada perangai puji memuji. Sesungguhnya puji memuji itu adalah sembelihan. Itu ini sabda junjungan kita. Sementara itu Ibnu Marduwah menceritakan bahawa Umar Al-Khattab pernah berkata mengenai puji-pujian ini. Katanya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kamu ialah kagum kepada buah fikiran dan diri sendiri, dan kita memuji orang lain. Ini yang ditakuti oleh Umar Al-Khattab. Sesiapa yang mendakwa dirinya orang yang beriman, sebenarnya siapa yang mendakwa dia orang yang beriman, sebenarnya orang ini sebenarnya diragui keimanannya. Kerana siapa mendiri dirinya berilmu kononnya, maka kadang-kadang orang itu jahil, saudara. Dan siapa yang mendakwa dia ahli syurga, sebenarnya kalau dah di dunia kita kata akulah calon ahli syurga, maka sebenarnya dia adalah ahli neraka. Sebab itu kita jangan mendahului kerja Tuhan. Saya berpesan pada diri saya, teman-teman semua, berhati-hati dengan puji-pujian, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada Yang Bahagia Tan Sri Usu Sukam. Katanya, jangan kita tunggu waktu gelap baru kita hendak mencari cahaya. Hargailah cahaya walaupun dalam terang. Usah kita tunggu diuji baru kita hendak ingatkan Allah. Seharusnya kita hendaklah mengingati Allah di waktu susah maupun senang. Itu saudara, itu kata-kata mutiara daripada sahabat saya. Ini juga ada kiriman daripada sahabat saya, Cikgu Hibil. Jadi dua-dua sekali hantar kiriman lebih kurang sama maksudnya. Ingat saudara, jangan waktu terang kita lupa kan cahaya. Bila dah gelap baru terkial-kial mencari cahaya. Dan jangan kita bila kita senang lenang kita lupakan Allah. Tapi bila kita susah baru ingatkan Tuhan. Saudara, itu jadi anda tanggunglah sendiri. Kita harus saling mengingati, saudara. Sebagaimana saya sentiasa mengingati pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had, lebih-lebih lagi tanpa kelulusan daripada parlimen. Kerana kita khawatir, saudara, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan menuju kepada negara muflis. Baik, saudara, bicara kita malam ini tajuknya adalah Fiesta Maki Hamun Pemimpin. Sekarang ni bila raya dah dekat, maka kita dengar orang ni buka majlis, buka pentas sana, pentas sini, saudara, ceramah sana, ceramah sini. Ini adalah musim caci-cacian. Musim antara pemimpin sama pemimpin memaki hamun sama sendiri. Ini yang agak menyedihkan. Kita seharusnya menyantuni rakyat dengan memberi pandangan, memberi buah pikiran, bukan memaki hamun. Kalau kita mau menggamit yakin rakyat, bukanlah memaki orang itu, maki orang ini. Kerana ingat saudara, satu jari yang menunding pada orang, tiga jari menunding pada diri kita. Ya, saudara, saya harap sebelum saya ambil pencerahan ini, jangan lupa santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Saudara Lobai Zamri, Inong Sari, Abu Bakar Ridwan, saudara Hafiz Yahya, Abu Syatar, Intan Zanida, Haji Syamsul, saudara Razali. Dia kata ada apa-apa perkara yang nak dibuat perlu ada strategi. Benar, saudara Razali, ya. Saudara Muhammad Syahrul, Waalaikumsalam. Saudara Rep Mat. Baik, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Tok Penghulu membantu fakir, dia bersegera menyembelih kambing. Bertindak dahulu baru berfikir, akibatnya negara terumbang-ambing. Kalau kita bertindak terlebih dahulu, melulu saja tindakan kita tanpa berfikir, akhirnya ini ditujukan pada pemimpin, akhirnya negara kita terumbang-ambing. Kata Pak Nazil, jadi pemimpin harus berhati-hati dalam tindakannya. Tambah Pak Nazil lagi, goreng toman, panggang sela, ikan merah pula dibagi. Sudah berpengalaman dipatuk ular, jangan menyerah dipatuk lagi. Ini Pak Nazil mengingatkan pada pimpinan kita. Dah ada pengalaman kena patuk oleh ular. Pengundi-pengundi pun, teman-teman, warga kita dah ada pengalaman kena patuk oleh ular. So janganlah kita menyerah untuk dipatuk lagi. Itu sindiran dan ingatan daripada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang menghantar kiriman jauh daripada Perlis. Kita mendoakan agar Pak Nazil sihat walafiat dan terus berkarya untuk kita
dapat bicarakan saban malam melalui pantun-pantun Pak Nazil yang ada kalanya menghiburkan, ada kalanya penuh dengan sindiran dan juga panduan. Saudara, jadi saya sebelum memberi pencerahan lagi, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga sebarang dapat culipan, kata-kata atau pandangan. Kalau dihantar dalam Facebook saya ini, maka jika ia melanggar ketetapan ataupun ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak mampu untuk menyemak ataupun untuk memantau suntingan maupun kiriman anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya hanya untuk memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Dan bila saya memberi pencerahan, maka kita mesti memegang pada prinsip kita. Astagfirullahalazim, hujan-hujan ni Ustaz. Aduhai. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree. Itu saja, saudara. Kita ada kena prinsip yang begini, mudah untuk kita memberi pencerahan. Kalau anda merasakan pencerahan saya ini anda tak senang, anda tak suka, anda mau menyongsong, silakan, tak ada masalah. Asalkan gunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang molek, bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, menangani setiap masalah secara harmonis. Ya, saudara Kakanda Zainal, saudara Syahzrin, Yus Aidras, Puan Nuraini. Begitu juga dengan kena Godam. Sebut Alhamdulillah tu lepas berselim. Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah saudara, bila saudara mengingatkan saya, lepas bersin katanya sebutkan Alhamdulillah. Setan-setan yang ada dalam hidung apa dalam badan ni lari keluar. Mudah-mudahan. Terima kasih saudara. Hari ini saudara, cuaca begitulah macam mana saya katakan. Pagi terang sikit, tengah hari suram temuram, petang hujan. Dan saya mendapat laporan daripada Jabatan Meteorological Malaysia mengeluarkan amaran bahawa akan berlaku ribut petir di 5 buah negeri. Iaitu Met mengeluarkan arahannya dalam hantaran ini. Dia kata antaranya ialah hujan lebat beserta angin kencang yang dijangka akan melanda di seluruh wilayah persekutuan di Putrajaya serta beberapa daerah di Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak. Saudara, dan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ini dijangka akan melanda beberapa daerah di Selangor, iaitu di Sabak Bernam, Kuala Langat dan Sepang. Turut terlibat ialah beberapa daerah di Negeri Sembilan, iaitu di Seremban, Port Dickson dan Rembau. Dalam pada itu, kata jurucakap Jabatan Cuaca, cuaca yang sama juga dijangka akan berlaku di Negeri Johor, melibatkan daerah Segamat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Keadaan itu juga diramalkan akan berlaku di Mukah, Bintulu dan Miri, Sarawak. Saudara, keadaan ni sekarang ni, angin katanya angin kencang dan laut bergelora untuk kapal-kapal ataupun bot-bot kecil. Diminta tak payahlah menggunakan ke laut nak memancing ke dan sebagainya. Berhati-hati kerana kelajuan angin kencang itu sekitar 40 ke 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Dijangka di kawasan perairan Phuket, Timur Laut, Condor, Utara Reef North dan Palawan, iaitu saudara di kawasan-kawasan Andaman dan sebagainya. Baik saudara, itulah laporan. Dan kalau ada hujan ribut, berhati-hati saudara, bersiap sedialah kita. Kerana air pasang besar sedang berlaku. Bila hujan turun dengan ketinggian begitu, maka tentulah akan mengakibatkan banjir. Ini sekadar peringatan saudara. Baik saudara. Dan hari ini saya menerima laporan, walaupun hari ini Sabtu, tapi teman-teman daripada pemain-pemain ekonomi, pemain struktur pasaran saham, pasaran mata wang, mereka menjangkakan bahawa ringgit dijangka akan terus melemah pada minggu hadapan berbanding dengan dolar Amerika pada jajaran sehingga antara RM4.60 ke RM4.80 kerana kekurangan pemangkin dan menjelang pengumuman keputusan Bank Pusat Amerika Syarikat mengenai kadar faedah. Itu kata penganalisanya. Selain kebimbangan inflasi yang semakin meningkat,
termasuk dalam ekonomi pasaran yang sedang pesat membangun, pelabur menangguhkan minat belian mereka terhadap aset EM ini saudara, dan akan kekal fokus kepada aset selamat seperti pada dolar Amerika. Jangkaan lagi kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan ASPEC dalam mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan FOMC pada minggu hadapan turut dijangka memberi kesan kepada ringgit. Kerana itu, ringgit memerlukan rangsangan untuk menarik minat pelaburan. Sepanjang minggu lalu, saudara, Menteri Kewangan Tengku Zafrul dalam hantaran di media sosial, dia berkata Malaysia tidak mengalami krisis ekonomi hanya kerana ringgit diniagakan pada paras rendah berbanding dolar Amerika. Saudara, sedangkan mengikut penganalisa, ringgit mencecah paras terendah terbaru pada Khamis lalu, diniagakan pada RM4.53 untuk setiap dolar Amerika. Dan krisis kewangan Asia juga sedang melanda. Saudara, bagi minggu dagangan yang singkat, mata wang tempatan juga diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama. Ia meningkat berbanding pound sterling kepada RM5.22 bagi 1 pound dan mengukuh berbanding euro RM4.53 bagi 1 euro, saudara. Dan ringgit katanya mungkin menokok berbanding yen Jepun pada 3.1647. Tapi susut berbanding dolar Singapura pada RM3.22 untuk 1 dolar Singapura. Ini laporan saya dapat. Begitu juga Bernama juga melaporkan. Sebab itu, saudara, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mantan Menteri Kewangan selaku Ketua Pembangkang, beliau memberi kritikan yang cukup pedas. Dia kata Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz yang menyatakan bahawa penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika katanya tidak akan beri kesan pada ekonomi negara, disifatkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kenyataan yang cukup mengelirukan. Menurut Datuk Seri Anwar, kejatuhan nilai ringgit memberi kesan secara langsung pada rakyat apabila kos barangan keperluan terus melonjak naik. Itu yang saya katakan. Sebab saya kata semalam, saya dah kata I cannot brain. Apabila Menteri Kewangan mengatakan tak ada berlaku krisis ekonomi sebagainya, tentu akan berlaku mengheret kita dalam suasana yang tidak menentu. Ringgit kita merudum, setara kita membeli barangan yang import. Kata Anwar, Tengku Zafrul memberikan kenyataan yang sangat mengelirukan. Jadi nak kata dia tak faham, dia faham. Tapi dia kata saya tak faham kefahaman dia. Nilai ringgit jatuh merudum, bukan jatuh tapi merudum. Dan bila dia kata tidak memberi kesan ekonomi. Jadi dia kata, menurut Anwar Ibrahim, dia kata saya tak pernah urus bank, tapi adalah pengalaman sebagai Menteri Kewangan dan pengurusi Development Community IMF World Bank. Kalau jatuh begitu dalam suasana tidak ada krisis serantau, pasti mengundang suasana yang parah. Rakyat akan menderita akibat kos sara hidup yang meningkat. Jadi kos makanan, barangan keperluan asas, kos sara hidup tentu meningkat. Jadi saudara berhati-hati. Sebab itu Anwar Ibrahim dia marah sangatlah. Dia kata bahawa kenyataan jawapan Tengku Zafrul sungguh tidak bertanggungjawab. Bukan sebagai Menteri Kewangan. Jadi biasalah orang politik, saudara. Macam saya kata tadi tu, musim hamun-menghamun lah. Dan Tengku Zafrul pula buat kenyataan sebegitu, mengundang untuk dihamun. Bagaimanapun ada sedikit kelegaan saya dapati bila menurut Yang Amat Perdana Menteri, pembayaran fasa 3 dan rayuan bagi bantuan keluarga Malaysia akan dikreditkan ke dalam akaun penerima mulai hari Selasa secara berperingkat. Menurutnya pembayaran berjumlah 2.2 bilion ini akan memanfaatkan seramai 8.7 juta penerima. Mudah-mudahan ini terlaksana sepenuhnya. Tapi saya yakin masih ramai lagi tak dapat. Saya harap Yang Amat Perdana Menteri janganlah buat umum-umum tapi akhirnya rakyat tak dapat apa. Ini keadaannya. Jangan dihampakan harapan rakyat yang hidup dalam keadaan yang penuh derita saat ini, waktu ekonomi yang tidak menentu, saudara. Itu saya harapkanlah. Saudara, dalam suasana begini saya cuma berpesan kepada anda, berhati-hati bila berbelanja. Kerana ekonomi dunia, bukan ekonomi negara kita, ekonomi dunia yang dalam keadaan yang cukup tenat. Tambah-tambah lagi saya dapat laporan bahawa sudah tercetus peperangan pula di Kyrgyzstan, di Bishkek. Kyrgyzstan dulu dia adalah sebahagian daripada negara Rusia. Mereka telah memerdeka. Tapi kabarnya mereka berperang
dengan negara jirannya, kesan daripada masalah air, masalah empangan, masalah minyak dan sebagainya. Kalau di Uzbek juga, Kyrgyz, di Uzbek lah, Kyrgyzstan di Uzbek tu, kalau berperang, tambah lagi masalah dunia. Hati-hati saudara. Okey saudara, itulah keadaan laporan yang sempat saya berikan berhubung dengan kedudukan kehidupan rakyat. Lebih tak ada saudara. Cuma saya masih lagi menyuarakan agar kumpulan Wang Simpangan Pekerja, sebab saya pagi-pagi tadi menerima panggilan daripada teman-teman, menerima kiriman, minta agar kumpulan Wang Simpangan Pekerja tangguh dululah, nak minta 11% daripada potongan gaji itu. Kerana rakyat tengah terkesan. Dalam keadaan begini, mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM50,000, berilah kelonggaran untuk pengeluaran. Sebab ini nak menyambung kehidupan. Saudara, jadi teman-teman, pegawai, mereka yang berada di anjung kuasa di kumpulan Wang Simpangan Pekerja harus berhati prihatin pada masalah rakyat. Saudara? Baik saudara, hari ini sebagaimana semua tahu petang tadi, saudara, maka dia diwujudkan Himpunan Pergerakan Pemuda Barisan Nasional di Stadium Titi Wangsa. Kita dapat mendengar dengan teliti pendirian Pergerakan Pemuda menyatakan kepada Yang Amat Perdana Menteri, depan-depan dia kata, pemuda sudah bersedia, segerakanlah pilihan raya umum ini. Kerana dalam himpunan sejumlah 10,380 orang anggota Pemuda Barisan Nasional merangkumi, merentasi sepadan keturunan, agama dan budaya. Mereka berhimpun di Stadium Titi Wangsa menzahirkan hasrat mereka dan tuntutan mereka. Sebab itu saya boleh dengar saudara. Sebab kata Ketua Pergerakan Pemuda, Saudara Ashraf Wajidi, beliau kental semangatnya. Dia kata kita berpegang pada prinsip bahawa mandat rakyat perlu diserahkan kepada rakyat. Itu kenyataannya yang jelas. Memang pun inilah tuntutan UMNO daripada awal lagi. Bila berlakunya langkah Sheraton, diikuti pula dengan langkah menarikkan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, dan waktu kita menghadapi memperolehi Perdana Menteri baru, tuntutan UMNO mudah. Kita nakkan supaya diadakan segera pilihan raya untuk dipulangkan kuasa untuk memilih kerajaan, diberikan balik pada rakyat, kerana kuasa rakyat adalah kuasa keramat. Suara rakyat, kuasa keramat, rakyatlah yang menentukan saudara. Jadi sebab itu dia kata semua ini terjadi bukan kerana salah kita. Saudara Mikomo, dia kata jangan percaya sangat dengan air lambung. Saya tadi bila saya dengar, saya agak bersimpati dengan Perdana Menteri, sebab kali ini dia kena depan-depan. Depan-depan, pemuda duk menjerit, bubar, bubar, bubar. Jadi dia akhirnya tergamamlah Perdana Menteri. Sebab ini bukan kehendak UMNO, ini kehendak massa. Jadi saya yakinlah beliau dah mendengar, sebab dia buat pengakuan bahawa dia akan berbincang secara serius dalam waktu yang paling terdekat dengan Yang Berhormat Presiden UMNO untuk menentukan tarikh pilihan raya. Itu yang paling penting sekarang. Sebab rakyat dah tahan dah sekarang ni. Sebab kita melihat apa yang berlaku daripada negara kita, saudara, bukan kehendak kita. Rakyat dah buat keputusan pilihan raya yang lalu. PRU 14, rakyat dah buat keputusan memilih Parti Keadilan. Cuma mereka sendiri yang berantakan sama mereka. Jangan salahkan rakyat, jangan salahkan UMNO. UMNO menyerahkan, Datuk Seri Najib menyerahkan dengan senang hati, tak ada masalah. Tiada tangisan, tiada ledakan, tiada unjuk rasa, tak ada. Dengan tenteram kita serahkan kuasa pada Tun Dr. Mahathir, pimpinlah, mewakili Parti Keadilan. Cuma yang berlaku di kalangan ahli keadilan dan juga pimpinan keadilan, pimpinan Pakatan Harapan, mereka yang berantakan sama mereka hingga mengakibatkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, pimpinan yang ditentukan oleh rakyat melalui pilihan raya ke-14 dulu, dan dikhianati. Suara rakyat dikhianati. Mereka sama mereka bergaduh, berebut jawatan, dan berlaku langkah Sheraton dan sebagainya. Jangan salahkan UMNO, jangan salahkan rakyat. Saya katakan, jangan sesekali
Anda menyalahkan rakyat untuk menuntut supaya rakyat sokonglah gini-gini, bahawa rakyat tak salah, rakyat dah beri kepercayaan. Bila dah berlaku benda begini, tanggung sendirilah. Kemudian berlaku lagi apabila ini Tasimuddin pula janjinya untuk ada pilihan raya, janjinya untuk kebaikan rakyat, tetapi rakyat dikurung di rumah. Sekali lagi, inilah balasan mereka pada rakyat. Rakyat yang memberi mereka peluang untuk jadi wakil rakyat, untuk dapat kerusi parlimen, mentadbir negara. Okeylah. Selepas Pakatan Harapan, naik pula kerajaan Perikatan Nasional. Rakyat masih lagi berlapang dada, tapi kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jadi sekarang ni tak salah kalau UMNO menuntut. Tidak salah kalau pemuda UMNO tadi menjerit, minta bubar. Dan yang amat-amat Perdana Menteri dia kata, saya dengar dengan jelas. Top 5 pun ada di sini. Dia tak boleh ada alasan lagi dah. Tidak ada alasan kepada Yang Amat Perdana Menteri mengatakan tak jumpa dengan top 5. Tidak ada alasan mengatakan tak bincang dengan top 5. Top 5 ada tadi. Top 5 itu termasuklah nak naik presiden, timbalan presiden, presiden bukan hanya daripada UMNO. Presiden daripada MCA, presiden daripada MIC, presiden daripada PBRS, dan juga pimpinan-pimpinan seluruhnya. Dah bukan hanya top 5 dah. Semua menuntut supaya diadakan pilihan raya. Jadi sebab itu saya katakan tadi, bila agak bersimpati juga, saudara, bila Perdana Menteri bercakap, ya saya dengar, kena sorak. Sebab itu saya katakan sekarang ni satu benda yang agak sedih lah bila seorang Perdana Menteri mendapat sorakan daripada, bukan sorakan menjulang, tapi mahu menuntut. Tadi akar umbi dah malas nak melayan dah. Dan saudara Syaril bin Saleh Ariel, dia kata akar umbi dah malas nak dengar atau menunggu pengumuman untuk bubar parlimen. Benar, saudara. Sebab dengar apa kata Tok Mat. Tok Mat kata daripada Perlis dia dah pergi. Perlis dah pergi, Kedah dah pergi, Kelantan dah pergi, Terengganu dah pergi, Perak, Pulau Pinang, sampailah yang terakhir sekali minggu lalu di Sepitang, di Sabah. Semua dapatan beliau, warga UMNO Barisan Nasional dah bersedia. Kau nak katakan tak bersedia lagi, dah bersedia. Dan mereka menuntut diadakan pilihan raya. Dan mereka yakin bahawa insya-Allah kita boleh menang dengan persiapan jentera-jentera pilihan raya yang diwujudkan. Saudara, jadi sebenar-benarnya kata Tok Mat, di setiap bahagian dah tak sabar-sabar. Yang masih lagi melunturkan semangat peringkat akar umbi ni, pimpinan yang masih lagi berdolak-dalik, kata top 5 dan sebagainya. Dan macam kata Tok Mat lah, semua cabang pun dah bersedia. Bukan hanya di peringkat pimpinan negeri, bukan hanya di peringkat pimpinan bahagian, malahan di cabang-cabang, di cawangan-cawangan dan pusat mengundi. Rakyat dah tunggulah sekarang ni. Alhamdulillah lah. Sebab itu saya mendengar juga apabila nasihat Yang Amat Perdana Menteri, dia kata jangan biarkan pembangkang menyerang tanpa jawapan dari kita dengan serangan fitnah. Saya bila dengar begitu, saya kata siapa yang puncanya dari mana? Sebab kita melengahkan pilihan raya. Bila kita melengahkan tarikh pilihan raya, kita memberi ruang kepada parti-parti pembangkang menyerang UMNO. Jadi kata Yang Amat Perdana Menteri, inilah natijahnya yang saya katakan saban malam. Lagi ditangguh, lunyai kita kena maki. Dan sekarang ni memang musim orang duk menghamun, maki hamun Tuan Haji yang tahu macam-macam. Usahkan kata batang tubuh UMNO. Dengan Perdana Menteri pun tersangkut sekali. Sampai Perdana Menteri pun mau dipenjarakan oleh mereka. Takkan ini pun Perdana Menteri tak dengar. Saudara. Jadi bagaimanapun, beliau menyatakan bahawa sekarang ini musim ni kita akan menghadapi peperangan maya. Pun benar. Yang Amat Perdana Menteri, benar. You sebagai naib presiden UMNO, sepatutnya kalau ada kesempatan, berilah peruntukan kalau ada. Wujudkan lebih banyak lagi media-media sosial. Ini duk terpekik telolong tiap malam, Kamal Amir, Luqman Adam, ini saudara Atan Likas, Isyam Jalil, siapa lagi? Ismi. Itu je yang terjerit terlolong tiap malam. Sepatutnya wujudkan lebih ramai lagi sebagai macam yang saya katakan. So Yang Amat, jangan tunggu lagi. Kalau Yang Amat mengatakan
bahawa peperangan ini mesti ditangani dengan segera dan kita mesti menguasai media sosial dan pemuda mesti menguasai. Memanglah, tapi tahukah anda bahawa pemuda sekarang ni dalam keadaan yang poketnya semakin menipis. Malahan kadang-kadang kosong, tinggal duit siling saja. Nak buat macam mana? Nak beli data pun tak cukup duit. Usahakanlah. Tengah kita ada kuasa. When you have a power, make sure you are powerful. Dalam keadaan sekarang, jangan dibiarkan pemuda berjauh hati. Jangan dibiarkan putri berjauh hati. Jangan dibiarkan warga UMNO berjauh hati. Tunggu tak jadi-jadi. Tunggu tak jadi. Tunggu tak jadi. Nak minta berperang. Peruntukan tak ada. Memang pemuda kita tahu. Sebab itu saya cakap pada saudara-saudara, apa yang saya buat tengah malam, apa yang Datuk Lokman Adam buat setiap malam, kita melakukan dengan penuh kerelaan. Tanpa dibayar, tanpa ditajuk oleh sesiapa, dan kita tak minta uang pun dari orang. Apa yang ada itulah, belilah data sikit, bayarlah duit, beli telefon. Tak ada nak minta dari siapa pun. Tanpa tajaan. Tapi Perdana Menteri minta supaya kita berperang. Perang macam mana? Kalau senjata tak lengkap. Itu masalahnya. Bagaimanapun. Bila dia kata sikit lagi nak bubar. Tak payah sikit lah. Saya mengharapkan tadi dia cakap. Memanglah saya tahu. Sebagai Perdana Menteri, dia tak bolehlah respon immediate begitu. Ya saudara, bagaimanapun kita tahu bahawa pilihan raya kali ini kita akan berhadapan dengan sejumlah 22.4 juta pengundi. Ya saudara? Dan tambahan pengundi usia 21 tahun adalah 4 juta orang. Itu kata Perdana Menteri tadi. Dan untuk itu persiapan ke arah untuk peperangan media sosial perlu dilakukan. Jangan lengah lagi. Ini apa namanya ini ayuh Malaysia duk bergerak. Parti Keadilan bergerak, Parti Amanah bergerak, Parti DAP bergerak. Tapi saya tak nampak lagi, PAS belum bergerak lagi lah. Ya saudara, PBM juga tak nampak. Tapi saya rasa mereka pun tidak mempunyai kekuatan sebagaimana sehebat macam mana pemuda tadi. Ya, saya ucapkan syabas pada pemuda. Kerana inilah jawapan kepada apa yang mereka, apa yang diwujudkan oleh Parti Keadilan. Yang membuka kemah-kemahnya begitu ramai. Dan hari ini 10,000 lebih yang hadir. Syabas pemuda. Dan saya melihat bahawa kenyataan Presiden UMNO begitu bersemangat. Dan Presiden cukup gembira apabila beliau menyatakan, itu saya katakan berkali-kali orang tak faham, bahawa kali ini kita berperang tanpa wang. Tak ada duit pun, pemuda akan meranduk apa saja untuk berjuang dengan penuh keikhlasan. Dan solidariti pemuda kental, solidariti dalam UMNO juga kental. Beliau menafikan adanya perwalahan antara beliau dengan Perdana Menteri. Saya dah kata dulu lagi tak ada. Dia berlapang dada. Dia sentiasa menyatakan bahawa calon untuk Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Cuma orang-orang keliling kelalang. Ini yang saya katakan, orang keliling kelalang yang memaki hamun. Sebab itu sekarang ini musim fiesta untuk saling maki-memaki. Di kalangan ahli UMNO menghamun pimpinan UMNO. Di kalangan pembangkang menghamun pimpinan UMNO. Asyik kena hamun ajalah kita ni saudara. Dan ini yang paling penting. Saya nampak Datuk Zaid kali ini dia bercakap betul terang. Dia kata Perdana Menteri dengar sendiri. Artinya tuntutan untuk diadakan pilihan raya sesegera mungkin bukan kehendak Presiden UMNO. Ingat PM. Jadi saudara Red Muhammad, PM ingat orang perang sekarang ni dengan keris macam dulu ke? Betul, itu masalahnya. Hari ini bukan agak ulu-ulu ke keris atau kerambit. Itu dalam filem Mat Kilau. Hari ini peperangan saraf menggunakan media sosial. Itu keadaannya saudara. Saudara Iman dia kata PA dan PKR, PBM, amanah parti-parti ni kalau menang pun tidak boleh membawa apa-apa. Ini sebab terbukti Pakatan Harapan. Saya haraplah agar kita berlapang dada sebenarnya. Tapi namun begitu, kita dalam sistem demokrasi, kita sentiasa menerima secara terbuka. Siapa nak masuk gelanggang, silakan. Tapi Presiden UMNO mengingatkan Perdana Menteri. Dia kata jangan tunggu lama-lama. Kerana kalau kita tunggu lama-lama, kita mengizinkan budaya kebencian menimbah pada kita. Jangan tunggu lama-lama, kata Presiden. Nanti diambil orang. Sebaik-baiknya lepas balik daripada New York nanti,
buatlah apa yang patut. Artinya Presiden dah bagi hint. Kalau itu pun tak faham juga, tak tahulah saya. Jadi beliau menyatakan hubungan beliau dengan Perdana Menteri tak ada masalah. Dan beliau yakin bahawa kali ini pimpinan UMNO di peringkat akar umbi memang bersedia. Dan beliau mengingatkan, kita jangan lupa, ahli-ahli UMNO diingatkan, jangan lupa apa yang terjadi dalam PRU14. Pertama, melengah-lengahkan tarikh pilihan raya. Itu memang jelas, terbukti. Dan kedua, kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyantuni ataupun membalas serangan daripada parti pembangkang. Ketiga, kita leka dengan apa cakap-cakap bahawa menang besar, akhirnya tergolek dok. Ya, sebab itu sekarang ini Datuk Seri Presiden dia mengingatkan agar Mohd Perdana Menteri memahami aspirasi kehendak pemuda. Sebab itu beliau berterus terang. Kali ini saya rasa pimpinan akar umbi, pemuda, rakyat harus sedar bahawa UMNO sedang melalui fasa islah dalam kepimpinan. Kita akan menurunkan calon-calon muka-muka muda yang tidak lagi yang penuh dengan berserbai dan sebagainya. Cuma saya harap agar teman-teman kalau ada macam dalam live saya ni, bila orang serang saya, sepatutnya adalah jawapan daripada warga UMNO. Ini terbedik-bedik lah saya seorang. Orang balun saya bagai anak rak. Bukan saya nak minta pembelaan, tidak. Paling sekurang-kurangnya tolonglah bagi penjelasan. Saudara Jo Kecawi, bye-bye kata-kata. Bagi saya soal mereka itu kita ketepikan. Saya melihat sekarang ni tak exit dah. Untuk kata-kata ni nak melompat, kolam dah kering. Habis. Apabila Akta Lompat Parti sudah pun dimuktamadkan. Duli Yang Mulia Tuan Agong telah pun menandatangani, maka akta itu berjalan. Tak ada lagi lompat. Artinya kolam-kolam dah tak ada. Dah bukan kering lagi, dah tertutup. Dan mereka ini pasti tidak akan diberi untuk kesempatan untuk bertanding lagi. Cukup-cukuplah kita dikhianati. Cuma kita nak pesan pada kata-kata ini, bersedialah anda. Bahawa selama ini anda menuduh bahawa ada kluster mahkamah, bahawa anda juga tidak terlepas dari tindakan undang-undang. Apabila usai saja pilihan raya nanti, datang kerajaan yang baru, sama ada kerajaan itu dominannya UMNO ataupun Parti Keadilan, yakin saya, pimpinan parti tersebut akan membuka fail-fail mereka. Pasti ini akan berlaku. Sebab negara juga sedang menuju islah dalam kepimpinan. Kita mahu membersihkan sebersih-bersihnya mereka yang berada di anjung kuasa, supaya tidak lagi dilihat comot ataupun kotor dengan noda-noda. Sama ada politik wang ke, jenayah politik, scheme octing ke, atau rasuah politik, semua dah tak ada. Kita nak bersihkan. Sebab kita sedang membuka lembaran baru untuk menghadapi suasana peperangan dunia yang sedang melanda negara kita ini dalam soal ledakan ekonomi dunia yang tidak menentu. Kita sedang memasuki dalam suasana inflasi, suka tak suka. Sebab itu kita memerlukan pemimpin yang benar-benar jujur. Itu keadaannya. Sebab itu bila saya dengar kenyataan, tapi macam saya kata tadi, sudah ada saling maki-memaki antara sesama lain. Akhirnya hari ini Mursyidul Am PAS, dia pun menjawab. Kerana semalam Dr. Mahathir menuduh bahawa PAS kini sudah menjadi parti kafir kerana bekerjasama dengan UMNO. Dan sekarang ni menurut Datuk Hasim Jassin, dia kalau boleh dia kata pengurusi Parti Pejuang tu berhentilah daripada berpolitik dengan membangkitkan isu yang sudah selesai dan tidak lagi berbangkit. Sebab itu dia menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri itu hanya bertujuan untuk mengeruhkan suasana. Sebab saya katakan, tuduh orang ni kafir, dibangkit lagi isu kafir mengkafir. Soal kafir mengkafir katanya sudah selesai dan tak timbul lagi. Kenapa Dr. Mahathir nak membangkitkan? Bagi saya dah tak ada modal. Jadi dia kata, saya fikir beliau melakukan perbuatan itu untuk mengeruhkan suasana. Berhentilah. Saya katakan bukan berhenti, duduklah balik ketika semayang. Itunya. Saudara Mat Alias, katak jadi mati katak kering. Saya satu je saya nak pesan pada teman-teman, jangan kita madankan muka orang. Bila ini berlaku, kita tengok. Inilah jawapan, inilah balasan pada mereka yang khianat. Jangan kita nak padang kau muka, biar begitu. Ini bukan budaya kita. Orang Melayu ini kaya dengan budi bahasa, saudara.
Saya cakap terus terang, biarlah mereka yang sekarang ni mengkhianati UMNO berpesta di atas jerayan air mata. Mereka menjeruk hati dan perasaan warga UMNO. Tak mengapa, sabar saudara. Sebab masanya akan sampai, mereka akan dihukum oleh tindakan mereka sendiri. Mereka ini pasti akan disingkirkan dan mereka tidak lagi berada dalam arus perdana politis negara. Dan yang paling penting sekali, mereka juga akan bergelar kluster mahkamah. Tunggulah nanti. Sebab itu saya sabar malam saya mengingatkan teman-teman. Kita warga harmonis, kita warga cita damai, kita bukan nak memadankan muka orang. Kita bukan nak bersorak. Sebab itu saya minta apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib. Jangan kita bersorak. Mungkin anda tak suka pada beliau, mungkin anda ada parti pembangkang. Jangan kita kata yang bukan-bukan. Secara kita tunjuklah keharmonian kita. Ini hari dia, besok hari kita pula. Mungkin ada pemimpin anda yang akan diseret ke mahkamah. Mungkin juga ada juga pimpinan anda yang akan disumbat di belakang jeruji besi. Ini pasti berlaku. Sebab itu saya tengok macam Ketua Penerangan PAS, Senator Khairil Nizam, dia kata Dr. Mahathir pun kenalah berhenti bernostalgia kerana PAS tidak pernah mengkafirkan UMNO. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak berterusan lah. Jadi dalam keadaan begitu, saya nampak beliau pengarah komunikasi amanah negara Saudara Khalid Samad juga menyatakan PAS kini sudah tidak bermoral. Saya katakan dah mula serang menyerang. Pengarah komunikasi Parti Amanah Saudara Khalid Abdul Samad menyatakan PAS kini sudah tidak bermoral kerana menggunakan nama Islam untuk berkawan dan mempertahankan pelaku rasuah. Jadi Datuk Hashim Jaif menyifatkan itu satu tuduhan jahat kerana dengki dengan agenda perpaduan ummah. Kata dia pimpinan PAS, dia kata kita pegang UMNO sebagai organisasi dan tidak bolehlah dianggap parti itu rasuah. Alhamdulillah. Sebab itu saya katakan sekarang ni dengan tersendirinya. Kalau selama ini mereka menuduh itu ini dan mereka sudah mula membela. Tapi saya tak. Saya dalam bahasa Inggeris, I'm not buy to whatever the statement. Sekarang ni kita melihat politik yang melampau, yang ekstrim. Sepatutnya rakyat yang cita damai menolak. Tak perlu lagi kita menyantuni. Kita dengar-dengar gitu sajalah. Untuk percaya, jangan sekali, saudara. Banyak sekali ya, saudara. Sebab saudara lihat apa yang berlaku di luar negara, saudara. Ini harus dijadikan tauladan. Ini harus dijadikan iktibar pada kita, saudara. Sebab macam apa yang dialami sebagai contoh di negara Libya, bahawa pemimpin mereka Muammar Gaddafi akhirnya beliau dibunuh bukan oleh negara luar tapi oleh tali barut dalam partinya sendiri. Begitu juga dengan Saddam Hussein dalam operasi New Dawn di Iraq. Beliau daripada parti Ba'ath tapi dia dikhianati hanya kerana politik. Yang ini memberi ruang kepada Amerika menjatuhkan hukuman kepada Saddam Hussein. Apa dah jadi pada Iraq hari ini? Begitu juga apa dah jadi pada Libya hari ini. Rakyat terus menderita hanya kerana perbezaan politik, bercakaran sama sendiri, mengundang musuh dari luar untuk melakukan segala kebejatan politik. Sepatutnya kita, warga kita melihat benda ni. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman dalam PAS ke, dalam amanah ke, maupun daripada keadilan, waimah daripada UMNO sendiri. Jangan kita izinkan, jangan kita undang permasalahan, jangan kita meneruskan fiesta caci-mencaci pemimpin. Sebab itu saya dah pesan juga pada kawan-kawan saya yang mengelilingi, yang amat bawa pada menteri, sudahlah. Ceasefire. Bagi keliling Kelalang ni tak payah kita dengar lah. Tak perlu saya sebut pun nama pun. Orang keliling Kelalang ni tak perlu kita nak santuni. Sudah dah. Sebab mereka sudah mengalami hakisan yakin rakyat. Mereka juga sedar diri. Mereka tidak akan lagi berada di anjung kuasa. Mereka nak bertanding atas tiket parti UMNO tidak akan ada. Saya yakin Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO tidak akan mengizinkan mereka untuk bertanding lagi. Kerana mereka telah pun melihat belangnya. Jadi keadaan begini, dalam keadaan situasi politik yang bercelaru apa semua ni, kena ingat saudara. Selagi namanya politik, maka politik itu tetap tiada pendirian, saudara. Macam ada ni apa-apa, yang penting bagi mereka adalah untuk mendapatkan jawatan. Sukar untuk kita nak yakin mereka kononnya berjuang demi Islam. Bagi saya itu tipu temberang aja. Kelentung aja lebih, saudara. Kerana tak perlu lagi, Islam itu telah didirikan
oleh baginda Rasulullah SAW. Islam tetap teguh. Tak payahlah kita nak jadikan itu sebagai isu politik. Oh, kita mesti berjuang demi Islam. Islam tetap muncul. Itu agama Allah. Saudara? Dan apa kebejatan yang berlaku dilakukan oleh pemimpin itu, kita sonsong bersama. Bukan tuduh orang ni tak Islam, orang ni un-Islamik dan sebagainya. Saudara? Dia bagi saya lah, masalahnya mereka ini lain tak ada. Sebelum dapat kuasa, macam-macam lah melihat diri mereka, akulah pejuang, akulah segala-galanya. Tapi setelah mereka berada di anjung kuasa, setelah mereka diberi kepercayaan oleh rakyat, setelah mereka mendapat jawatan, maka tiba-tiba wajah mereka berubah. Ini yang mengecilkan hati rakyat. Sebab itu saya melihat kehadiran islah dalam kepimpinan UMNO yang sedang dilakukan oleh Presiden UMNO tidak lain tak bukan kita mahu menafikan mereka yang mengejar jawatan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi obor perjuangan parti ini perlu diteruskan. Sebab itu saya agak gusar apabila yang Muhammad Teguh Razali menyatakan bahawa jangka hayat UMNO ini banyak bergantung pada rakyat. Selagi rakyat menyokong UMNO, selagi itulah UMNO akan wujud. Tapi masalahnya, ya Muhammad Teguh Razali melihat adanya kepincangan berlaku di peringkat atasan. Ini yang saya nyatakan sama malam. Mereka mendambakan untuk mendapat jawatan. Mereka sanggup untuk tikam menikam. Mereka sanggup jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Mereka menafikan sama sekali ukhuwah dalam perjuangan. Mereka menafikan kesantunan untuk bersatu padu. Yang paling penting bagi mereka adalah aku nak jawatan. Sebab itu, ya Muhammad Teguh Razali dia kata tak apalah kau nak buat begitu. Buatlah apa yang patut. Dia tak mahu bersekongkol dengan percaturan politik sedemikian. Tetapi beliau yakin bahawa selagi rakyat bersama dengan UMNO, selagi itulah UMNO akan hidup. Tak usah nak buat macam mana pun lah. Itu keyakinan beliau, saudara. Sebab itu, saya juga menyantuni pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menyebut kenyataan. Tadi dia hadir dalam mesyuarat, pertemuan dengan pertemuan ABIM, Angkatan Belit Islam Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah memimpin ABIM satu ketika dahulu. Dan kali ini beliau menyatakan, betul serang, dia kata, tindakan mengkafir tu sudah tidak relevan lagi. Sebab itu selaku ketua pembangkang, dia menegaskan bahawa beliau tidak bersetuju dengan tindakan parti-parti politik serta setengah pemimpin termasuk Dr. Mahathir dalam soal mengkafirkan pihak lain. Kerana tindakan itu bukan hanya mengundang kacau bilau, dan ia bukan tradisi serta budaya Islam. Tidak mungkin kita bila berbicara mau tengok Al-Quran, hadis, kita kupas ikut kehendak kita. Itu yang membuatkan suasana jadi kacau bilau. Jadi bila Tun Mahathir kata parti ini kafir, parti itu kafir, itu benda yang tak sesuai lah, saudara, dalam keadaan hari ini. Saya lihat juga apabila sekali ini tahu kenyataannya, saya katakan tadi, musim membalun presiden ataupun membalun sama kita, musim festa untuk maki Hamon, Mak Sabu pula melontar apa dia kata? Presiden amanah negara Muhammad Sabu menganggap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mempunyai masalah pemikiran apabila sewenang-wenangnya melabelkan gabungan mereka sebagai kumpulan yang tidak beriman dan tidak bermoral. Itu keadaannya, saudara. Dah mula dah. Mak Sabu tahu je lah dia peduli apa, saman ke tak saman ke. Dia rasa dia nak balun, dia balun. Dia balun Tan Sri Haji. Sebab salah Ani Hadi juga bila menuduh mengatakan kumpulan orang ni tak beriman, tak bermoral. Jadi kamu mengundang masalah. Jadi bersedialah dengan kenyataan begitu. Apa nak jadi? Saya mendapati sebenarnya ini dapatan saya, bahawa pilihan raya tadi saya ini mungkin untuk saudara mengetahuinya, mana saya catat tadi? Okey. Kedudukan pilihan raya umum. Sama ada ini saya mendahului Perdana Menteri ke mendahului Presiden, tidak. Tapi dapatan saya, kerana kalangan pegawai menteri pun ada menghubungi saya, mereka memberi gambaran angin-angin. Pihak-pihak tertentu juga memberitahu saya bahawa pembubaran parlimen akan berlaku pada 7 Oktober.
selepas saja bajet dibentangkan. Cuma masalah yang saya lihat, besar kemungkinan bajet tak sempat dibubarkan, tak sempat dibentangkan. Kerana pada 3 Oktober, hari ini berapa bulan? Hari ini dah 17 saudara ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 1, 2, 3. Lebih kurang dalam 16 hari lagi. 16 hari lagi saudara, bahawa Parlimen akan bersidang. Hari pertama persidangan Parlimen adalah membentangkan bajet tambahan. Seandainya bajet itu ditolak, maka saya ingat 3 bulan itulah bermulanya Parlimen dibubarkan. Kalau diterima, maka seusai saja bajet dibentangkan. Dia tak ada nak diluluskan pada 7 Oktober. Bajet ini lepas pembentangan bajet, maka Parlimen akan dibubarkan. Itu pada 7 Oktober saudara. Kemudian selepas saja 7 Oktober, selama seminggu, kali ini mungkin seminggu saudara. Dia bukan 2 minggu, selama seminggu. Maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan gazet ataupun mengumumkan tarikh pilihan raya. Jadi kena ikut ni strukturnya, bukan boleh pada 7 bulan tu pilihan raya, tidak. Sebab itu tadi saya dengar ni, alhamdulillah, bahawa Presiden UMNO pun tahu susul galur cara macam mana kita nak memanggil pilihan raya. Jadi kalau 7 Oktober dibubarkan, maka 14 Oktober Suruhanjaya Pilihan Raya akan melakukan gazet untuk pilihan raya. Dan pada lepas itu 29 Oktober 29 Oktober diadakan tarikh untuk penamaan calon. Retinya saudara, dia mesti dia ada tempoh dia tak boleh immediate. Jadi kalau 7 Oktober bubar, 14 Oktober Suruhanjaya Pilihan Raya gazet, 29 Oktober penamaan calon. Dan hari pengundian saya dipahamkan. Ni banyak orang dia suka ambil sempena lah feng shui, nakkan 2 juga sebab tahun ni 2022. Jadi pada 11 hari bulan November tahun 2022, 11/11/22, maka hari pengundian. Itu bacaan dan dapatan saya saudara, dan kita harus bersedia. Mana-mana nak menjadi calon-calon ni bersedialah pada 29 Oktober. Kalau ada kes, kalau anda bankrupt, bayarlah hutang awal-awal. Kalau ada berhutang, settle ke awal-awal. Kalau ada kes, berjumpalah dengan SPR, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan sebagainya. Saudara, saya melihat, dan ini kadang tak boleh lagi nak ditangguh-tangguh lagi. Perdana Menteri dah tak boleh. Kalau dia tangguh, artinya Perdana Menteri menempah maut politics. Ini pasti akan berlaku. Sebab dah bukan sekali. Ayat saya tidak akan melengahkan walau sesaat pun sudah tak relevan lagi. Yang ditunggu oleh rakyat apabila Presiden UMNO menyatakan 7 Oktober. Banyak saya lupa. Cuba ingat balik. Cuba dengar balik kenyataan Presiden UMNO bila dia mengatakan 7 Oktober bajet. Dan beliau menyatakan sekembalinya daripada New York. Sekembalinya Perdana Menteri daripada New York, kerana beliau akan berucap di persidangan bangsa-bangsa bersatu di New York. Dia akan balik nanti, dan 3 bulan sidang Parlimen, pembentangan bajet. Seandainya ditolak 3 bulan, masih lagi 14 Oktober itu tarikh untuk Suruhanjaya Pilihan Raya membuat gazet pemberitahuan untuk mengadakan pilihan raya. Kalau lepas 3 bulan tu sambung pada 7 Oktober, maka pada 14 Oktober, seminggu lepas itu, maka pilihan raya akan digazetkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan hari penamaan calon pada 29 Oktober. Saudara, hari pengundian 29 bulan Oktober 29, 30. Nah, 12 hari saudara. 30 Oktober 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 hari. Dalam tempoh 12 hari, kita akan dapat tahu siapakah yang akan memimpin negara kita. Daripada rakyat. Sebab saya dapat banyak orang membuat analisa. Bahawa katanya Pakatan Harapan boleh dapat 118 kursi. UMNO dapat 52 kursi. Bersatu, PAS katanya tinggal 12 kursi. 12 kursi ni artinya PAS pun merosot. Sabah Sarawak katanya 38 kursi.
dan bebas. Katanya bebas ni bagi mereka bertanding, kononnya mungkin dapat 2. Tetapi saya melihat bahawa Pakatan Harapan ini adalah antara Amanah, antara DAP dan juga Parti Keadilan. Cuma saya katakan bukan 118. Mereka tidak akan dapat 118, maksimum mereka akan dapat pun lebih kurang dalam tidak boleh, kalau 118 dah boleh tubuh kerajaan. Saya dah katakan bahawa DAP akan dapat lebih kurang 40 kursi, Keadilan dapat 50, 90, Amanah akan dapat lebih kurang dalam 11, 100 lebih saja. Tidak boleh menubuh kerajaan. Dan UMNO sendiri akan mendapat, UMNO boleh tubuh kerajaan tak kena gaya apabila jentera benar-benar turun ke gelanggang. Berterpulang kepada saudara. Kita nantikan saudara, kita akan melihat sendiri fiesta caci mencaci, hamun menghamun di kalangan pemimpin yang amat menyedihkan saya saudara adalah warga bangsa kita. Saya mengharapkan agar para pengempen sudah-sudahlah. Cukup-cukuplah kita memakai hamun, cerita dalam kain dah timbul balik, tak payah. Yang rakyat mahu tahu, kami mahu disajikan apa dalam menghadapi musim peperangan ekonomi dunia yang begitu mengudum, begitu teruk. Rakyat mahu tahu apa perancangan anda. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.